dialog dalam filem ini kedengaran janggal. Hai, selamat datang ke Pot Gebang. Okey, dalam video kali ini, movie yang akan aku gebangkan adalah movie yang bertajuk The Assistant. Movie ini adalah movie arahan Adrian Tay. Antara, tak silap aku, movie keempat arahan dia selepas Pascal, Wira, Pasal Kau yang dekat Netflix, dan juga ini yang keempat, tak silap aku, yes, The Assistant. Dan bila kita cakap pasal Adrian Tay ni, dia punya pelakon-pelakon dia adalah pelakon-pelakon yang biasa berlakon dengan dia dalam filem-filem sebelum ni, iaitu seperti Hairul Azrin, ada Yasmin Suraya tak silap aku, kemudian Henry He nama dia, and then tapi kali ni ada satu pelakon yang baru, iaitu bukan pelakon baru tapi pelakon yang baru saja muncul dalam filem-filem Adrian Tay, iaitu Adil Putra. Cerita The Assistant ini dia mengisahkan pasal watak Zafri yang dilakukan oleh Adil Putra, yang mana telah dituduh atas kesalahan yang dia tidak lakukan. Boleh katakan dia diperangkap lah, dan dia dipenjarakan selama 10 tahun. Dan sepanjang dia di dalam penjara, anak dan juga isteri dia telah meninggal dunia, dan dikatakan dia sebab terbunuh kerana semasa rompakan oleh Matpet di rumah mereka lah. Tetapi Zafri ni dia tak percaya. Selepas 10 tahun dia dibebaskan dan dia ingin membalas dendam. Dia nak cari siapa sebenarnya pembunuh kepada isteri dan juga anak dia. Dan semasa dia keluar daripada penjara tu, dia telah berjumpa dengan kawan baik lama dia, iaitu Sam, yang mana dia dah pun jadi Datuk Sam, CEO kepada Golden Lion punya company. Kemudian Datuk Sam ni dia dilakukan oleh Henry He tu. So sepanjang proses pencarian maklumat mengenai siapa pembunuh sebenar kepada isteri dan juga anak dia, Zafri ni dia telah bertemu dengan satu watak ni, iaitu Feroz, yang dilakukan oleh Hairul Azrin. Watak Feroz ni banyak membantu watak Zafri ni lah dalam mencari dalang di sebalik pembunuhan anak dan juga isteri dia. Kerana si Feroz ni dia claim bahawa dia kata dia sepupu kepada isteri si Zafri ni, iaitu Lisa. Okey, untuk pengetahuan korang, cerita The Assistant ni adalah dikategorikan sebagai diratingkan pada rate 18, which means hanya 18 tahun ke atas saja yang boleh menonton filem ini di Pawagam. Okey, ada kelebihan dan juga kelemahan apabila filem ini di-ratekan kepada 18. Kelemahan dia of course lah, dia terhad kepada pasaran 18 tahun ke atas, dan 18 tahun ke bawah tak boleh menonton filem ini. So dia tak sesuai untuk keluarga, untuk membawa si keluarga anak-anak dia kan. Tetapi pada aku banyak kelebihan dia, di mana filem ni dia punya banyak scene-scene atau adegan ataupun dialog yang dia tidak terselamat lah daripada potongan LPF, which means tak silap aku, daripada aku baca, hanya 3 sahaja potongan yang dilakukan ke atas filem ni. Dan filem ni banyaklah dengan bahasa-bahasa yang agak kasar, bahasa yang mencarut, tapi benda tu adalah satu yang diperlukan untuk jalan cerita ni. Sebab cerita ni dia punya latar belakang dia adalah berkisahkan environment sebegitu. So memang perlu ada bahasa-bahasa macam itu supaya menonjolkan lagi realism di dalam filem ini. Dan apa yang aku suka mengenai filem ini adalah lakonan Hairul Azrin. Okey, untuk maklumat korang, aku bukanlah seorang peminat pelakon Hairul Azrin ni. Dia pada aku dia boleh berlakon untuk filem aksi, tetapi lakonannya agak kayu, agak kaku, dan dia tidaklah dapat menonjolkan unsur-unsur realism di dalam lakonan dia. Tapi untuk dalam filem kali ini, filem The Assistant ni, aku tak cakap dia dah sangat bagus, tetapi dia becoming better lah berbanding filem-filem dia, lakonan dia dalam filem-filem sebelum ni. So aku tengok macam, oh not bad jugalah lakonan dia, walaupun pada mula tu aku rasa macam sedikit annoyed dengan dia punya ketawa tu, tapi ya, watak dia tu memang watak gila-gila dalam filem ni, watak Feroz So aku rasa dia dapat bawa watak tu dengan agak baik untuk filem ini. So lakonan Hairul Azrin semakin baik di dalam filem The Assistant ini. Kemudian satu lagi benda yang aku suka di dalam filem ini adalah scene perlawanan dia. Okey, scene perlawanan dalam filem ni agak fighting koreografi dia pun semakin bagus berbanding filem-filem macam Wira, macam Pascal sebelum ni, yang mana dia ditonjolkan juga dengan scene-scene yang lebih
tumbukan yang tepat, which mean yang mana sebelum ni mungkin kita terpaksa tak dapat tunjulkan tumbukan-tumbukan pukulan-pukulan sebegitu kerana untuk mengelakkan daripada potongan LPF apa semua kan. Tapi kali ni dia yes, dan unsur-unsur berdarah tu pun ada, tapi taklah banyak sangat, tapi still ada. Dan kita puas tengok dia punya fighting scene. Taklah terlalu orang kata bukanlah terlalu bagus sangat, tetapi at least kita puas lah berbanding filem Wira sebelum ni. Aku macam sedikit tak berapa puas tengok fighting scene dia. Well, even masa tu ada Yayan Ruhian apa semua tu kan, tapi fighting scene dia terlalu nampak macam choreograph sangat. Bila cakap pasal fighting scene, aku nak highlightkan satu scene mana melibatkan final fight scene. Dia melibatkan watak Aidil Putra, iaitu watak Zafri dengan watak Feroz ni. Masa tu dia berlawan dan dia ada, kalau aku tak boleh cerita dengan lanjut sebab nanti dia akan jadi spoiler. Dia ada macam ada satu cermin kan, kemudian kamera tu macam masuk ke dalam cermin dan terus sambung balik lawan. Dia macam kita tengok cerita Doctor Strange, dia masuk ke mirror dimension, macam tu. Dia quite good lah, aku rasa macam wow, amazed jugalah dengan CGI yang dia buat tu kan. Tapi itulah, even CGI kat situ cantik, tapi ada parts of this film yang mana CGI dia sangat kelakar lah, tak berapa kemas. Especially masa scene dia terjun daripada bangunan, bukan terjun yang dekat KLCC tu tau, dia ada satu terjun daripada bangunan tu. Kemudian scene kereta accident, kereta tu bila langgar tembok tu dia macam, kereta tu macam rubber pula, macam getah, macam pasal dia macam ikut tu, nampak sangat macam kartun lah. So, maka keseluruhan untuk filem The Assistant ni adalah sebanyak 3.42/5 ataupun daripada segi persentasenya adalah sebanyak 68.34% sahaja, bergrade B untuk filem The Assistant. Okay, kenapa aku bagi filem ini grade B sahaja walaupun tadi aku ada mention benda-benda yang positif berkenaan dengan filem ni kan. Okay, sekarang aku nak mention pasal benda-benda yang aku tak berapa suka berkenaan dengan filem ni. Ada perkara pertama yang paling aku tak suka adalah berkenaan dengan dia punya skrip, punya dialog. Okay, aku tak faham kenapa filem-filem Eddie Rentih daripada Pascal, Wira, Pasal Kau, dia ada masalah dengan dia punya skrip, dia punya dialog. Pelakon-pelakon dia macam tak real. Dia unsur realism tu tak ada. Dialog-dialog yang dituturkan oleh para pelakon dalam filem ni, dia macam kedengaran agak baku. Nak kata baku, taklah baku. Dia macam janggal dan awkward lah bila kita dengar. Kita macam dalam kehidupan sebenar tak ada aku rasa cakap macam gini. Itulah. Even untuk pelakon, okay lah, filem ni dia multiracial, bagus. Dia Melayu, ada Cina, ada India apa semua kan. Untuk macam para pelakon Cina tu, bila dia bercakap macam tu, aku macam quite consider macam boleh agak terima lah. Tapi bila para pelakon Melayu pun, bila dialog dia kedengaran janggal, aku rasa macam mana ada orang Melayu cakap macam ni. Itulah pada aku benda tu agak menyebabkan kau awkward dan macam annoyed sikit bila menonton filem ni. Aku bagi contoh okay, kalau macam bahasa normal lah, bila kita nak cakap sesuatu kita dah selesaikan kan, kita macam okay bos, saya dah bereskan dah hal tu. Okay, saya dah bereskan hal ni tu. Itu macam benda yang normal kan kita sebut, kita biasa dengar. Tapi dalam filem ni dia cakap okay baik, saya dah kendalikan perkara itu. Aku macam, mana ada orang cakap guna perkataan kendali tu. Cakap dengan antara macam yalah, benda ni lagi-lagi dia melibatkan orang yang orang yang betul-betul adalah orang yang berlatar belakang gangster, berlatar belakang penjenayah kan. Menggunakan bahasa macam tu agak tak sesuai lah. Dia menyebabkan kau tak rasa realism, unsur-unsur realism di dalam filem The Assistant ni. Itu benda tu perlu diperbaiki. Eddie Rentih kena perbaiki. Aku tak pasti siapa yang menulis skrip dan dialog untuk filem ni, tapi tak silap aku dia Eddie Rentih juga, dan juga ada satu orang lagi penulis skrip, aku tak sure siapa nama dia. So benda ni perlu diperbaiki lah untuk filem-filem pendatang. Dan aku pun macam pelik lah untuk para pelakon di dalam filem ni kan. Pada aku rasa para pelakon dia boleh macam improve sendiri, macam author sendiri. Apabila dia berlakon tu, bila dia baca dialog tu, kalau dia rasa macam dialog tu macam tak kena, aku rasa dia perlu para pelakon tu sendiri kena author ataupun improvise sendiri dialog itu, supaya dialog tu kedengaran supaya tak janggal. Maybe penulis skrip dia
menulis skrip dia rasa macam okey. Tapi bila kita sebagai pelakon, kita tahulah kan macam mana cara pertuturan yang biasa, yang common. Jadi aku rasa benda tu pelakon harus diberikan kebebasan untuk improvise dialog dia sendiri. Tak tahu, maybe dia diberi kebebasan tapi pelakon sendiri tak ambil inisiatif. How do we know kan? Tapi itulah, aku still mengatakan bahawa dialog dalam filem ini kedengaran janggal. Kemudian perkara kedua yang aku tak berapa berkenan berkenaan filem The Assistant adalah dia punya plot, dia punya jalan cerita. Okay, jalan cerita dia starting dia tu agak slow, kemudian dah masuk second act dia macam okay, menarik lah, laju pace dan sampai ke final pun kita okay. Cuma dia punya jalan cerita tu mudah dijangka lah. Aku tak sure orang lain boleh mudah jangka atau tidak, tapi sejujurnya untuk diri aku sendiri, masa aku tengok trailer filem ni 2-3 bulan lepas, aku dah dapat agak dah siapa watak Hairul Azrin tu dalam filem ni. Aku boleh tahu. Masa tu aku dah dapat agak dah. Aku cakap ini macam cerita Fight Club ni, lebih kurang. Dan aku tak nak cakap lah apa kan watak dia, nanti korang tengoklah sendiri, spoiler pula nanti. Tapi itulah macam aku cakap, aku dah boleh agak, daripada tengok trailer aku dah boleh agak apa watak Hairul Azrin ni dalam filem ni. Kemudian sepanjang menonton filem ni pun aku dah macam, aku boleh agak siapa yang penjahat, siapa yang lepas ni dia nak jumpa siapa, at the end rupanya siapa yang bunuh. Benda tu macam kenapa aku boleh agak, maybe sebab aku rasa macam aku pernah tengok jalan cerita macam gini ni. Yalah, lelaki suaminya kena perangkap, masuk penjara, kemudian bini mati, kemudian rupanya yang bunuh pula orang yang dia kenal, yang bunuh bini dengan anak dia tu orang yang dia kenal. Benda ni macam aku pernah tengok, aku tak ingat movie ataupun drama or something lah yang aku pernah tonton sebelum ni. Ini adalah satu macam bad side lah kepada bila kita ni suka banyak menonton filem-filem ataupun drama-drama kan. Jadi kita macam bila kita tengok satu filem ataupun movie baru, kita boleh, bila filem tu bukanlah satu idea yang terlalu fresh, kita rasa macam benda ni aku pernah tengok ni, aku boleh agak dah macam jalan cerita. Tapi itu pada pendapat aku diri sendiri aku lah. Tapi maybe ada penonton-penonton lain yang rasa macam benda ni macam amazed lah, macam sangat interesting, sangat mengujakan, sangat plot twistnya sangat buat dia orang terkejut. Maybe ada penonton yang macam tu. Sebab dalam wayang tadi pun aku ada tengok, ada beberapa dengar macam dia ni rupanya macam tu. Okay. Tapi walaupun aku tapi walaupun aku cakap filem ni mudah dijangka, dia punya mudah diramal kan, aku dah boleh tahu ending cerita ni macam mana, apa the next scene akan berlaku. Tapi aku kena bagi kredit jugalah dekat final scene tu, betul-betul final tu, dia berjaya buat aku macam terkejut lah. Macam aku tak sangka akan ada keluar watak yang baru tu. Aku sangka ada 2 je, rupanya ada 3. So kat situ aku bagi kredit lah, dia berjaya mewujudkan unsur suspense tu dalam filem ni. Okay, so kesimpulannya untuk filem The Assistant ni, untuk korang pergi tonton, berbaloi boleh pergi tonton, tapi kau kena less expectation lah berkenaan dengan dialog dia. Daripada segi fighting scene, untuk enjoy suka tengok, aku rasa okey. Tapi siapa yang suka menonton filem yang unsur realism dia kuat, aku rasa korang tak boleh tengok cerita ni. Sebab dialog dia sangat mengganggu, sangat annoyed aku sepanjang menonton filem ni. Dia kedengaran sangat-sangat janggal. Benda tu harus diperbaiki, sangat-sangat harus diperbaiki for the next film. So sebelum aku akhiri video ini, aku ingin memohon maaf sekiranya aku ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersilap patah sepanjang video ni, dan semoga kita berjumpa lagi di lain video insya-Allah. Assalamualaikum.